غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, lagi nak masuk satu ni. Okey, jadi hari ni kita akan kita akan sambung dengan muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey, boleh buka semua muka surat 18. Okey, berkaitan dengan tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, sekejap je. Saya nak masuk ni. Okey, semua okey ya? Tak dengar lagi suara pagi ni? Okey. Okey, good. Okey. Sekarang saya salah share ni. Supposedly saya share yang ini. Okay. Saya kena share. Okay. Okay, saya nak tunjukkan dekat kamu apakah yang dimaksudkan dengan pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, kalau kita nampak, okey, saya tunjukkan sedikit. Bila dia kata pemindahan elektron pada satu jarak ni, maknanya ada satu halangan, okey. Okey, saya bagi contoh. Okey, saya tunjukkan. Banyak nak guide ni jadi pening pula. Saya ambil one note. Okey. So dia mesti berkaitan dengan tiub U. Okey. Dia mesti berkaitan dengan tiub U. Kelas kimia tu kata 5 aktif sebelah hari ni. Okey. Okey, dia mesti berkaitan dengan satu tiub U ataupun nanti saya tunjuklah contoh yang lain. Okey, ni adalah tiub U. Okey. Tiub U ni kecil je. Okey, mula-mula kita akan isikan dengan larutan ataupun asid sulfurik. Okey. Tak kisahlah ada setengahnya yang pakai asid sulfurik, kita tengok. Okey, kalau macam ni dalam buku kamu tu dia beri asid sulfurik. Okey. Asid sulfurik ni tidak ada kena-mengena langsung, okey, dia tidak terlibat, tetapi kita nak pindahkan elektron adalah pada lengan kiri kepada lengan kanan atau kanan ke kiri. Itu kita panggil pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, jadi pada satu lengan tu salah satunya adalah merupakan ejen penurunan, salah satunya merupakan ejen pengoksidaan. Kita perlu cari. Maksudnya tak kisahlah kanan kiri ke sebab dia boleh pusing-pusing. Kemudian kita akan celupkan elektron, maaf ya, tangan tak bedung ni. Parkinson ni. Okey, celupkan elektrod ke dalam setiap larutan tadi. Okey. Tapi bukan celup sehingga ke dalam asid sulfurik, dia hanya celup pada larutan yang bahagian atas. Kemudian sambungkanlah elektrod itu dengan galvanometer. Okey. Begini. Okey, so ini kita panggil satu eksperimen pemindahan elektron pada suatu jarak. Maksudnya elektron akan berpindah daripada lengan sini, okey, kepada lengan sebelah lagi. Okey. Kemudian kita lihat pada muka surat 19. Sekejap, ada lagi nak masuk. Okey, Yasmin. Hai Yasmin, baru bangun ke? Biasanya awal. Mana orangnya? Yasmin, okey? Okey. Cahaya tak? Okey. Okey,
mungkin minggu depan ada jadual baru. So mungkin kita bukan pada sebelah pagi lah. Okey, jom kita lihat pada muka surat 19. Cantiklah kamera ambil gambar ni. Okay, so semua dah jawab dah latihan? Saya tak tahu lah kamu nampak ke tidak. Okay, saya cuba. Okay. Nak bawa. Okay. So jadinya kalau kamu lihat di sini, kalau kita baca pada muka surat 18 tu, bagaimanakah anda tahu tindak balas redox telah berlaku? Kita dah buat macam ni. So kita nak tahu macam mana dah berlaku tidak balas redox. Siapa tahu? Kita dah pasang, kita dah ikut dah semua prosedur, dah ikut dah semua step. Macam mana kita nak tahu dah berlaku dah tindak balas redox? Siapa tahu? Ada yang tahu? Macam mana nak tahu dah berlaku ke? Tak nampak pun apa yang berlaku. Bagaimana anda tahu? Siapa tahu? Macam mana anda tahu? Bagaimana nak tahu? Tak tahu? Tak ada yang tahu? Ada mentol ke situ? Tak ada. Saya tak bubuh mentol. Kalau kita letak kat tengok muka surat 18 tu, bukan mentol. Apa yang kat atas tu? Apa nama benda? Ya, so kita akan perhatikan jarum galvanometer terpesong. Ingat ayat saya ni. Bukan jarumnya bergerak, bukannya galvanometer bergerak, bukannya galvanometer berfungsi. Okay, kamu kena mention jarum galvanometer terpesong. Maksud terpesong ni, okay, kalau kita lihat pada dia punya skala tu, kalau sini kosong, okay, jarum tu bila dia ada arus elektrik, dia akan bergerak ke mana-mana lah. Kalau besar arus elektriknya, dia akan pergi jauh lah. Tapi kalau kamu kata dia bergerak, kamu bawa dia ke sana ke sini pun jarum tu akan gogik, tu bergerak. Jadi kita tak nak mention ayat ataupun perkataan bergerak tu. So kamu kena sebut jarum galvanometer terpesong. Okey. Tidak balas redox berlaku disebabkan oleh pengaliran elektron melalui litar luar. Okey. Melalui litar luar atau wayar penyambung. Okey, itu jawapan dia. Okey, kemudian muka surat 19. Elektron mengalir dari ejen apa? Okey, ni macam nak tahu. Okey, kalau lihat daripada, saya tak nak tunjuk dulu. Okey, kalau lihat daripada gambar tu, dia tak mention pun siapa. Tapi dia mention kat situ dia dah bagi siap-siap terminal. Kalau dia dah bagi terminal, untunglah. Kalau dia dah bagi terminal, untung. Kenapa untung? Sebab kita tahu kalau dalam sel kimia, okay, elektron akan mengalir daripada negatif ke positif. Yang negatif ni adalah anode. Okay, yang positif ni adalah katod. Okay. Boleh? So Boleh. maknanya, okay. So maknanya elektron akan mengalir daripada anode ke katod. Okay, elektron akan mengalir daripada anode ke katod. So kalau dalam sel kimia, anodnya adalah negatif. Okay. So elektron mengalir daripada negatif ke positif. Okay. So kalau dekat sini dia tanya dalam muka surat 19, elektron mengalir dari, kat situ dia dah bagi dah. Yang berada di sini adalah ejen penurunan. Di sini ejen pengoksidaan. Maknanya elektron mengalir daripada elektron yang berada dalam ejen penurunan pergi kepada ejen pengoksidaan. Okey.
gambar ni. Oh. Okay. Okay. Elektron mengalir dari ejen penurunan, nampak ke? Kepada ejen pengoksidaan. Ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan melalui wayar penyambung dan boleh dikesan oleh galvanometer. Okey, elektron karbon yang dicelupkan dalam ejen penurunan lah. So kamu tinggal jawab sahajalah. Okey, dikenali sebagai terminal negatif. Manakala elektrod karbon yang dicelupkan dalam ejen pengoksidaan dikenali sebagai terminal positif. Okey. Okey. Elektrolit membenarkan pergerakan ion. Okey, sekarang ada latihan untuk kamu. Saya beri masa 1 minit untuk kamu lengkapkan yang kotak pertama tu. Yang ini. Tapi nanti saya tak nak tunjuklah jawapannya. Okey. Tengah persamaan pengoksidaan tu. Okey, saya bagi masa 1 minit sahaja. Kemudian saya nak minta kamu tuliskan dalam whiteboard dekat skrin kamu tu nanti. Nanti saya akan sharekan. Okey. Buat dulu. Lepas ni kamu akan masuk link. Okey, saya dah. Saya nak masuk ni. Okey, Badrul. Hai Badrul, lambat pula masuk hari ni ke dah masuk tadi terkeluar? Okey, saya dah hantar link pada grup Telegram. Okey, saya akan share pula link tu pada grup kelas dekat WhatsApp. Okey, kamu boleh okey, 1 minit Okey, apa yang kamu nak kena isi, lepas kamu dah isi dekat situ, saya nak kamu masukkan jawapan bagi tengah persamaan. Untuk faham ke ni? Iodida. Nanti kamu pakai, kita cuba pakai apps yang baru ni. Sebab di sini nanti saya boleh nampak siapa yang buat kerja. Kalian bromida. Saya harap kamu faham lah. Okey, boleh klik link tu. Kamu tak perlu install, dia cuma macam satu website aja. Nampak ke? Saya tak share ke? Nampak tak? Saya share tak benda ni? Nampak. Nampak Okey, boleh klik whiteboard tu. Okey. So kamu, sekejap saya cuba. Okey. Okay, boleh klik whiteboard, lepas tu kamu tuliskan nama kamu lah. Cuba perlahan-lahan. So saya nak tengok siapa yang dah masuk ni. Kemudian kalau dah masuk, kamu berjawab.
kamu boleh gunakan kita nak belajar ya cara nak gunakan whiteboard ni. Dia boleh ada pilihan dekat atas tu. Kalau kamu nak type, kamu cari yang huruf A tu. Okay, kalau kamu terlalu banyak touch screen ya sampai terconteng-conteng, kamu klik ni anak panah ni, so dia dah tak akan jadi terconteng. Tapi kalau kamu nak conteng dengan tangan, pandai nak jawab dengan tangan, kamu ambil simbol yang pensel ni. Okay. Nanti kamu akan dapat paparan yang sama macam ni pada skrin kamu. Kalau kamu klik tadi tu, kemudian kamu boleh cuba jawab. Dia tak akan menjejaskan whiteboard saya. Itu hanya berlaku pada whiteboard kamu. Okay, kamu boleh cuba jawab. Saya nak tengok siapa yang boleh. Tak ada lagi. Okay, Auni dah. Tu, okay. Auni dah. Cuma tu lah. Sepatutnya skrin kamu push to students as background. Okay, saya dah push. Okay. Kita cuba perlahan-lahan jawab. Ada soalan? Tanya. Okay, dekat Nasuha tu dah nampak dah. Okay, Auni, L, Fahmi, Kuno, Nasuha boleh masuk dah tu. Okay, cuba jawab. Jawab persamaannya tu yang di bahagian tepi sekali tu. Nak tengok kamu tuliskan setengah persamaan. Cubalah pakai type pun tak apa. Saya faham je kalau kamu punya huruf yang kat bawah tu apa kita panggil tu. Huruf nombor kecil tu tak apa. Cas-cas ni tu kamu tulis je macam biasa. Kalau susah. Dia ada dua pilihan. Okay, saya terangkan lagi sekali. Paparan kita akan jadi sama. Kamu akan ada juga yang kecil-kecil ni kat atas ni, menu yang kecil-kecil ni. Okay, kalau kamu tak nak kerap terconteng sebab dia touch screen, kamu boleh pergi anak panah ni. So, kamu boleh scroll ke atas ke bawah. Adjust lah. Okay. Kemudian kalau kamu nak tulis dah, okay, kamu pilih draw. Pilih draw ni untuk tulis. Contoh kalau saya ni nak jawabkan. Okay. Jadi inilah. Nak tukar warna pensel yang bawah ni rasanya. Contoh kamu nak tukar warna pink. Ya ke? Saya cuba. Jadi. Okay, Okay, katalah penatlah tulis tangan ni. Okay, kamu nak type. Okay, kamu type sajalah. Okay. Okay. Contoh. Okay. Tak ada masalah. Macam mana pun. Okay, nak padam. Tak jadi nak padam. Ambil use the eraser tool. Kamu jangan padam pula soalan saya tu. Kalau kamu padam soalan saya tu, soalan dekat tempat saya tak hilang, kat tempat kamu tu hilang. Tapi tak apa, saya boleh push semula nanti. Okay. Okay, kalau Fahmi kan dah, Fahmi tu cantik. Okay, tak apa, kita cuba. L tu pun Cikgu kosong saya tak lagi faham tu. macam mana nak gerakkan dia punya tu. Okay. Nak gerakkan tu, kamu pilih dulu ni, anak panah ni, supaya dia bukan berada pada pensel. Kita pilih anak panah ni. Anak panah ni, jadi kamu boleh scrollkan ke atas ke bawah tu. Kalau boleh jangan touch yang dekat whiteboard. Bawah ke atas ke, sebab dia sensitif sikit whiteboard tu. Sebab kalau tidak dia akan keluar macam warna biru tu kan, dia jadi macam kotak macam saya buat ni kan. Kamu pergi tepi luar whiteboard tu. Luar whiteboard tu, so dia boleh cuba perlahan-lahan. L dah buat dah tu. I minus. Okay, tak apa. Good job, L. Tapi cas-cas ni tu buat saja. Ni Azli ni pun. Okay, tak apa. Okay. Cikgu, macam mana nak padam? Okay, nak padam. Saya boleh tolong. Saya tengah nak panah pun boleh lah. Okay, saya tolong padamkan untuk Azli. Terima kasih, Cikgu. Dah kan? Okay, ni nanti saya
Saya pushkan semula. Okey, kita sama-sama lah belajar benda baru ni. Okey, ni Badrul buat kotak benda pula kotak. Tak, ni bukan saya punya. Siapa punya ni? Okey, tak apa. Buat. Teacher, Tengah. kenapa saya dah tulis, lepas tu hilang tiba-tiba? Kan saya dah agak Hilang tukar orang tiba-tiba. punya. Saya tukar orang punya. Saya dah tulis, lepas tu saya hilang. Lepas tu dia hilang. Okey, tulis lagi sekali cuba. Mungkin sebab tadi saya salah kot, saya push semua kot. Okey, maknanya saya tahulah lepas ni kalau ada yang ada problem tu, saya kena push dekat orang tu sahaja. Saya tak boleh push kat semua. Mungkinlah salah saya tadi. Okey. Cuba. Tak ada lagi yang buat ni? Okey, tak apa. Mungkin semua orang sedang lembut-lembutkan tangan untuk cuba nak fahamkan whiteboard ni. Okey, ni benda baru. Okey, Fahmi nampak dah tu. Fahamkan betul-betul ya sebab dia tulis dekat situ ejen penurunan. Sebab bila dia kata ejen penurunan, maknanya orang ni menjalankan tindak balas pengoksidaan. Bila dia jalankan tindak balas pengoksidaan, maknanya dia, ingat ya, oil rig elektron. Dia adalah ejen penurunan. So dia tidak balas pengoksidaan. Pengoksidaan hilang elektron. Dia hilang elektron. Bila dia hilang elektron, macam mana bentuknya? Saya tak nak tunjuk dulu kawan-kawan punya hasil sebab nanti kamu intai-intai pula orang sebelah tu. Okey, cuba. Setengah persamaan pengoksidaan. Santai sikit. Okey. Kena diingat yang terlibat adalah yang belakang ya, bukan yang depan. Tadi saya saja je letak K tu, bukan K pun yang terlibat. Rupanya ramai juga tertipu. Iodidanya yang terlibat. Kalau kalium bromida, bromidanya yang terlibat. Kalau ferrum 2 sulfat, ya ferrumnya yang terlibat. Sebab kalium ni aktif, dia tak boleh terlibat. Dia yang belakang tu, dia halogennya. Okey, siapa dah sebut Alhamdulillah? Saya nak cek jawapan bawah. Nanti kita boleh tengok. Lupa yang nak menulis. Cubalah type ke, tak apa yang cas-cas tu. Guna yang A ni Yang ada huruf A ni. Untuk type. Jadi tak payah nak tulis. So I kan, contoh kan, I, kamu nak buat I apa? I 2, I minus, buat je, langgar je dia punya huruf kecil, huruf besar tu tak apa. Cas-casnya tu pun tak apa. Biar je dia jadi contoh I minus, gitu pun tak apa. Lepas tu katalah anak panahnya kan. Buatlah anak panahnya gitu ke. Cikgu, yang ketiga tak muat. Yang ferrum tu tak muat. Tak muat. Saya muat 2. Cuba kamu tambah whiteboard kamu. Dia boleh kan pergi page. Okey. Cikgu Dia buat boleh kan gambar pergi dia. page sebelah tu. Siapa? Badrul? Saya bilang jadi kotak-kotak. Okey, saya cuba ya. Push teacher whiteboard to student background. Okey, ini. Orang lain punya tak terganggu kan? Saya buat pada Badrul sahaja. Saya loading. Okey, L dah siap. Ada tak perubahan Badrul?
Ada. Azli dengan Auni ni kosong lagi. Azli dan Auni kosong lagi ke lambat kat internet saya ni. Yang dah buat Nasuha, Eliana. Syawani pun sedang mencuba. Ingat ya, dia cakap iodida. Maknanya kita bermula dengan iodida. Iodida ni ion ke, atom ke, molekul. Kena ingat, dia bermula dengan kalium iodida. Cikgu dah siap. Okey, nampak Fahmi, nampak dah start. Okey, so kita times up dulu. So kita tengok. Mari kita tengok jawapan masing-masing. Lain kali lepas ni saya nak kena guna timer. Fahmi satu je. Oh, dia Fahmi ada dua je. Macam mana nak pergi dekat Fahmi yang first page Fahmi? Fahmi buat 2 page je? Okay, macam mana saya nak tengok page first Fahmi ya? Fahmi kot yang kena tekan. Fahmi kot yang kena tunjuk kat saya yang page yang first. Dah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini yang dah penuh, yang dah buat Nasuha, Eliana dan Fahmi. Yasmin belum selesai, dia belum balance. Okay, Zulaika tak tulis apa-apa. Azli dan Auni ni okay ke? Hilang ya kamu punya tu? Tu okay, it's okay. Azli dia dah hilang soalan tapi dia buat je jawapan tu, okay. Auni? Okay tak? Faham tak nak guna? Oh, Fahmi pun hilang. Oh, patutlah tak muat Fahmi hilang dia punya tu. Okay, tak apa. Okay, ini latihan kamu. Nampak bukan tulisan saya je yang cincai kat whiteboard ni. Tulisan kamu pun macam ni rupanya. Saya buat besar bagi nampak. Ya. Okay, jom saya tunjukkan. Saya pakai pen merah so kamu boleh compare kan. Okay. Kalium iodida. Bila dia kata, alamak salah. Kalium iodida. Dia kata iodida maknanya yang terlibatnya adalah I minus. Okay. So, saya buat di atas ni lah. I minus. Ingat, bila I minus, dia mesti akan jadi, anak panahnya dia akan jadi I2. Okay, since saya cakap tadi oil kehilangan elektron. Bila kehilangan elektron, dia mesti berada di belakang. Tambah elektron. Okay, kamu dah nampak dah dekat sini ada 2. I-nya ni, macam mana saya boleh tahu jadi 2? Sebab iodida, hidrogen, oksigen, dalam keadaan atom dia tak boleh, dia mesti kena molekul. Kalau ion tak ada masalah, dia memang I minus, dia tak boleh jadi I2 minus. So dia mesti jadi I2. Lepas ni ingatlah, kalau bromida, ini bromida. So maknanya Br minus. Yang atas ni boleh imbang lagi ya, sabar ya. Kalau Br minus, dia akan jadi Br2. So memandangkan ini adalah ejen tidak pada pengoksidaan, so dia buang elektron. Okay, so barulah mula dengan imbang 2. Kat sini 2. Kemudian sini 2. Okay. Kemudian kalium bromida. Sini pun sama 2. Kemudian 2 dah kat belakang sini 2. Okay. Untuk soalan kalium iodida dan kalium bromida ni, saya nak tengok siapa yang betul. Okay, tahniah Eliana. Clap. Tahniah Nasuha. Tahniah Yasmin. Tahniah Fahmi. Tahniah Azli. Okay, Puno belum siap. Zulaika belum siap. Auni belum siap. Okay, so bromida juga sama. Okay, so kalau lihat kat sini bromida. L betul. Fahmi betul. Nasuha betul. Yasmin betul. Okay, so kita tengok sulfat. Okay, bila ferrum 2 sulfat, kamu kena ingat. Bila ferrum, dia bukan ambil sulfat. Dia akan ambil yang ferrum 2. Jadinya Fe2 plus, dia akan jadi Fe3 plus. Kamu buat dulu
draftnya begini. Lepas tu baru kamu tengok, oh dia tindak balas pengoksidaan. So ingat, step pertama kamu keluarkan dulu ion yang terlibat. Ataupun kalau dia dalam keadaan atom lah. Tapi sekarang ni mereka ni ion. So mesti dalam keadaan ion. So dia jadi apa? Kalau ferrum 2 mesti jadi ferrum 3. Dia tak boleh jadi ferrum 1. Tak wujud. Jangan wujud-wujudkan ferrum 1. So dia buang elektron. Okay. So dia jadilah begini. Ni tak payah buat apa-apa dah. Tak percaya? Cuba buat. Positif 2 sama dengan positif 3 tambah, mana 3 saja ni? Negatif 1. Beginilah. So sama dengan positif 2. So inilah jawapan dia. Okay. So yang dapat markah penuh di sini Eliana, semua betul. Fahmi, semua betul. Kuno tak siap lagi. Nasuha, semua betul. Yasmin 2 saja betul. Okay, bagi tepukan pada L. Azli, Fahmi, Nasuha. Okay, tahniah. Okay, boleh faham so nanti lepas ni jari kamu dah mungkin lembut sikit. Boleh guna ni. Kalau kamu ada pen untuk yang menulis tu, mungkin dia lebih mudah lah saya rasa. Okay. So seterusnya kita lihat. So bila kita kata, tak jadilah pergi sini. Okey, tak apalah, di sini je. So kalium iodida. Iodida ni warnanya tanpa warna. Bromida juga tanpa warna. Kalau kamu nampak sini, ia adalah dalam ni tanpa warna. Ingat, kalau ada lagi satu, klorida. Klorida juga tiada warna, tanpa warna. Tapi bila dia tukar, bila bertukar, maknanya iodida dia nak jadi I2. Okay, so warnanya kalium iodida tanpa warna menjadi perang. Okay. Kemudian apabila beberapa titik larutan kanji, bila dia tambah kanji barulah daripada perang jadi biru tua. Kamu kena faham warna-warna ni. Okay, bromida juga sama. Bromida pun sama, dia jadi perang. Daripada tanpa warna jadi perang. Kemudian bila kita tambahkan dengan 1 cm padu trichloroetana, kemudian lapisan bawah ni menjadi perang. Okey, apa tujuannya? Tujuannya supaya kita nak sahkan. Sekarang ni warna perang ni banyak. Boleh jadi kalau dapat larutan perang ni kita tak tahu apa. Sebab bromida pun jadi perang. Iodida pun jadi perang. So cara kita nak sahkan dia, kalau dia adalah, kita rasa-rasa ini iodin, kita tambahkan dengan kanji. Dia akan tukar jadi biru tua. Tapi kalau untuk bromida kita letakkan kanji, dia tak akan tukar jadi biru tua. Maksudnya step yang bawah ni adalah pengesahan. Okey, saya ulang. Sebagai contoh katalah begini. Okey, dalam ni ada kalium iodida. Tanpa warna ni, tak ada warna. Lepas tu bila dah berlaku pengoksidaan, dia dah bertukar daripada tanpa warna jadi perang. Ini tabung uji pertama. Tabung uji kedua pun sama, tanpa warna. Okey, jadi perang. Sekarang kita terlupa, tadi lupa nak label. Yang mana ya iodida, yang mana bromida. So kita ada larutan kanji, kita ada larutan trichloroetana. Kita cubalah uji. Katalah kalau kita uji kanji duduk dalam ni. Kalau kanji ni berubah warna jadi biru tua, maknanya yang ini ni adalah iodin. Maknanya dia dah jadi iodin. Tapi kalau dia tak tukar warna, dia still warna perang. Maknanya ini bukan iodin, ini bromida. Okay. Tapi kalau kita bubuh trichloroetana dalam iodin tadi,
dia takkan tukar juga warna biru tua. Boleh faham tak? Okey, maknanya kanji ni khas untuk ujian menentusahkan iodin, trikloroetana menentusahkan bromin. Begitu. Okey, untuk menentusahkan kehadiran dia. Okey, kalau dia betul iodin, dia akan tukar kepada biru tua daripada perang. Kalau bromin, dia akan tukar, okey, campuran trikloroetana dia akan jadi, bukan tukar, dia akan jadi 2 lapis. Yang perang akan duduk di bawah. Okey, boleh ya? So masa dah habis, dah pukul 9. Jadi saya akan hantar muka surat ini dalam buku. Tapi saya minta latihan kamu yang belakang ni. Muka surat 20. Okey. Kalau kamu nampak tadi saya ada bagi satu link. Saya ada bagi satu link untuk kamu buat refleksi. Nanti kamu cuba jawab refleksi sedikit berkenaan dengan pembelajaran hari ni. Okey, so jom sebelum kita tamatkan ni kita on dulu kamera. Kita dah nak habis. Okay, saya nak tengok kita ada berapa ni. Oh, Auni dah tak ada. Patut tadi ada gambar minyak tadi tu Okay, 1, 2, 3. Okay, stop presenting. Okay, 1. Tak nak buka kamera? Okay, 1. Okay, good Badrul. Okay, good Fahmi. Tak ada. Azli. The girl ni malu lah. Okay, ready 1, 2, 3. Okay, so kita jumpa kelas besok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Go. Okay, sama.